Assalamualaikum. Aktiviti makmal 1A pemindahan elektron pada satu jarak, kita perlukan larutan ferrum 2 sulfat, larutan kalium manganat 7 berasid, larutan natrium hidroksida, tiub U, penyumbat getah, rod karbon, wayar penyambung dan klip buaya, penitis, tabung uji, asid sulfurik, galvanometer, kaki retot dan pengapit. Okey, langkah yang pertama, cikgu tuangkan asid sulfurik ke dalam bikar terlebih dahulu sebelum cikgu tuangkan ke dalam tiub U. Okey, buka tiub U. Okey, yang ni rod karbon. Okey, kita tuangkan asid sulfurik perlahan-lahan sehingga separuh penuh. Kemudian kita tambahkan larutan ferrum 2 sulfat yang berwarna hijau cair ini ke lengan sebelah kanan tiub U. Kita titiskan perlahan-lahan. Okey, yang berikan warna hijau ni sebenarnya adalah ion ferrum 2. Okey, di sebelah lengan kiri pula kita tambahkan larutan kalium manganat 7 berasid yang berwarna ungu. Kita tambahkan lebih kurang 3 hingga 5 cm untuk rod karbon ni tenggelam. Tapi jangan sampai cecah asid sulfurik tadi ya. Kemudian kita lengkapkan litar dengan menyambungkan wayar penyambung pada galvanometer. Cuba kita perhatikan jarum galvanometer. Ia terpesong ya. Kita tengok lagi sekali. Ia terpesong ke kiri menunjukkan arah elektron bergerak daripada ferrum 2 sulfat ke litar luar dan kemudian kepada kalium manganat 7 berasid. Okey, selepas beberapa minit, kita dapat lihat jarum galvanometer bergerak semakin ke kanan. Selepas 30-40 minit, kita dapat perhatikan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid menjadi semakin tidak berwarna manakala warna hijau ferrum 2 sulfat telah bertukar menjadi warna perang cair. Jadi sekarang kita perlu uji dengan larutan natrium hidroksida. Okay, setelah kita tambah larutan natrium hidroksida, kita dapati di situ ada mendakan hijau. Mendakan hijau ni menunjukkan adanya ferrum 2+. Tapi kalau kita tengok betul-betul, ada mendakan perang juga terbentuk menunjukkan ferrum 2 telah teroksida kepada ferrum 3. Okey, next aktiviti makmal 1B pertukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3 dan sebaliknya. Kita ada ferrum 3 klorida, ferrum 2 sulfat, air klorin menggantikan air bromin, larutan natrium hidroksida, serbuk zinc, spatula, corong turas, kertas turas, penundu Bunsen, kelangkon tak payah, mancis, pemegang tabung didih dan rak tabung uji. Kita juga perlukan tabung didih. Kita titiskan lebih kurang 2-3 cm padu ferrum 2 sulfat ke dalam tabung didih. Kemudian kita tambahkan air klorin lebih kurang sama 2 hingga 3 cm padu. Ini sebagai ejen pengoksidaan. Okey, campuran tadi kita goncangkan dan kita akan panaskan perlahan-lahan. Okey, kita dapat lihat di sini warna campuran ataupun larutan ini telah pun berubah kepada warna perang. Jadi kita nak uji dengan larutan natrium hidroksida, kita dapati ada mendakan yang berwarna perang. Menunjukkan Fe2+ telah teroksida kepada Fe3+. Seterusnya, Fe3+ iron 3 chloride. Okey, kita masukkan, titiskan dalam tabung didih macam tadi. Kita tambahkan zinc powder sebagai ejen penurunan dan kita goncangkan. Kemudian kita panaskan perlahan-lahan. Okey, campuran tadi kita akan turaskan. Okey, hasil turasan kita akan kumpulkan dan kita boleh uji dengan larutan natrium hidroksida. Okey, setelah kita uji, kita dapati ada mendakan berwarna hijau cair. Ini menunjukkan kehadiran Fe2+. Jadi Fe3+ telah pun diturunkan kepada Fe2+. Seterusnya, aktiviti makmal 1C, penyesaran logam daripada larutan garamnya. Cikgu ada larutan kuprum 2 nitrat, magnesium nitrat dan juga larutan ferrum 2 sulfat. Jadi konsepnya di sini logam dapat disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif daripadanya. So larutan tadi cikgu dah letakkan dalam tabung uji. Okey, cikgu ada kepingan magnesium, kepingan kuprum dan plumbum. Kertas pasir cikgu telah gunakan untuk mengikis lapisan oksida pada permukaan logam.
Okey, set yang pertama, cikgu ambil larutan magnesium nitrat dan cikgu letakkan kepingan kuprum. Tiada perubahan kan? Kemudian kita letakkan plumbum pula. Macam tiada perubahan juga berlaku. Okey, seterusnya cikgu ambil kepingan magnesium. Okey, kita letakkan dalam larutan kuprum 2 nitrat. Dan di situ kamu dapat lihat ada pembuakan berlaku dengan cepatnya. Okey, dan kita nampak ada pepejal perang terhasil. Alright, seterusnya cikgu cuba letakkan plumbum dalam larutan ferrum 2 sulfat. Nampaknya tiada apa-apa perubahan. Okey, kita dapat lihat keamatan warna biru pada tabung uji sebelah kanan semakin berkurang. Okey, kemudian cikgu letakkan plumbum dalam larutan kuprum 2 nitrat. Nampak macam tiada apa-apa pembuakan, tapi selepas beberapa saat kita dapat lihat ada pembuakan yang aktif berlaku dan pepejal perang juga terhasil. Jadi nampaknya plumbum juga boleh menyesarkan kuprum daripada larutan garamnya. Aktiviti yang terakhir, aktiviti 1D, penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Cikgu ada air klorin dan cikgu titiskan dalam tabung uji. Cikgu juga ada cecair iodin. Sama juga cikgu letakkan berapa sentimeter padu di dalam tabung uji. Okey, kemudian kedua-dua cecair ini kita tambahkan dengan pelarut organik 111-trichloroethana. Kita kena buat dalam kebawah asap sebab pelarut ni mudah meruap. Okey, kita tambahkan beberapa sentimeter padu pelarut tersebut ke dalam air klorin dan goncangkan. Begitu juga dengan iodin tadi. Okey, warna air klorin dalam 111-trichloroethana adalah kuning pucat, hampir tidak berwarna, manakala iodin ialah warna ungu. Baiklah, untuk tindak balas ini kita perlukan larutan bagi klorida, bromida dan iodida yang kita letakkan beberapa sentimeter padu dalam tabung-tabung uji yang berasingan seperti ini. Seterusnya kita tambahkan air klorin dalam larutan yang mengandungi ion klorida, bromida dan iodida. Biasanya kita gunakan kalium klorida, kalium bromida dan juga kalium iodida. So kita dapat lihat perubahan warna di situ. Seterusnya kita tambahkan air bromin juga ke dalam ketiga-tiga set yang mengandungi ion klorida, ion bromida dan ion iodida. Langkah yang sama kita gunakan pula air iodin. Kita tambahkan di dalam kalium klorida, kalium bromida dan juga kalium iodida. Seperti 111-trichloroethana tadi, sekarang kita gunakan cyclohexana ditambahkan kepada setiap tabung uji yang ada. Pelarut ini ditambah untuk mengesahkan sama ada halogen telah disesarkan atau tidak daripada larutan halidanya. Okey, kita akan tutup tabung uji dengan penyumbat getah dan goncangkan campuran. Konsepnya di sini, halogen yang lebih elektronegatif dapat menyesarkan halogen yang kurang elektronegatif daripada larutan halidanya. Jadi kita dapat lihat warna-warna lapisan yang terhasil. Sebagai contoh, iodin kurang elektronegatif berbanding dengan klorin. Jadi iodin tidak dapat menyesarkan klorin daripada larutan kalium klorida. Sebab itulah tiada perubahan di situ. Iodin masih berwarna ungu dalam pelarut cyclohexana. Okay, that's all for now. Thanks for watching. See you next time.